السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita buka surat berapa dah ingat dah Okey, kita muka surat 93. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laysa ilaik. Perlu difahami bahawa mazhab para ulama hadis dan ahli fiqh daripada kalangan sahabat, tabi'in, mereka daripada para ulama kaum muslimin adalah bahawa semua makhluk kebaikan dan semua makhluk berikut kebaikan dan keburukannya. Mana pula manfaat dan mudaratnya semuanya berasal daripada Allah Ta'ala dengan kehendak dan ketentuannya. Apabila hal ini telah ditegaskan, maka hadis di atas perlu ditakwil, perlu ditafsirkan. Para ulama memberikan beberapa jawapan. Pertama, pendapat ini yang paling masyhur, dikatakan oleh An-Nadhr bin Shumail dan para imam setelahnya, bahawa keburukan tidak digunakan sebagai media atau kemudahan untuk mendekatkan diri kepadamu. Kedua, keburukan tidak naik kepadamu. Yang naik kepadamu hanyalah perkataan yang baik. Ketiga, keburukan tidak dinisbahkan kepadamu sebagai adab sopan santun sehingga tidak dikatakan wahai zat pencipta babi, walaupun Allah adalah penciptanya. Keempat, bukanlah keburukan jika dibandingkan dengan hikmahmu, kerana engkau tidak menciptakan sesuatu secara sia-sia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada ni, kita ada baca satu hadis yang mana hadis tersebut dikeluarkan okey. Jadi hadis tersebut sebelum daripada ni, dia banyak beberapa hadis sebelum daripada ni, yang mana antara bacaan yang Nabi baca di dalam doa iftitah adalah wasyarru laysa ilaik. Kalau kita boleh tengok pada muka surat 91, dia ada satu bacaan yang Rasul baca di dalam doa iftitah, yang mana dalam bacaan tersebut ada perkataan wasyarru laysa ilaik. Maksud dia wasyarru laysa ilaik, maksudnya kejahatan bukanlah kepada engkau ya Allah. Maka itu makna dia, kejahatan bukan kepadamu. Maka ulama ataupun Imam Nawawi dia cuba menjelaskan makna bagi perkataan tersebut. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, dan ulama yang datang setelah daripada tabi'in, ulama hadis, ulama fiqh, mengatakan bahawasanya baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ketika mana baik dan buruk semuanya datang daripada Allah, tiba-tiba dalam hadis ni Rasulullah kata wasyarru laysa ilaik, dan kejahatan itu bukan kepadamu ya Allah. Jadi nampak pada zahir ada sedikit percanggahan. Baik,
Maka kata Imam Nawawi sebenarnya tidak ada percanggahan. Sebab dia tidak ada percanggahan, yang dimaksud kejahatan bukanlah kepadamu ya Allah, maksudnya adalah kejahatan itu, maksudnya perkataan ni ada beberapa penafsiran. Antara penafsirannya adalah yang pertama, kejahatan itu bukanlah suatu yang dapat hamba mendekatkan diri dia kepadamu ya Allah. Itu maksudnya wasyarru laisa ilaik, kejahatan itu bukan kepadamu, maksudnya adalah kejahatan itu bukanlah suatu benda yang hamba dapat mendekatkan diri kepadamu. Hak yang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah bukan kejahatan, bukan dengan kebaikan. Maka itu pendapat yang pertama. Yang keduanya adalah yang dimaksud dengan kejahatan bukan kepadamu, maksudnya kejahatan dia tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang naik kepada Allah adalah kebaikan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dalam ayat Quran, kepada Allah naik perkataan hak yang baik, perkataan yang buruk tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, keburukan yang dimaksud tidaklah kejahatan kepada engkau, maksudnya kejahatan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni daripada sudut beradab. Jadi kita kena jaga adab kita dengan Allah, walaupun kebaikan dan keburukan semuanya datang daripada Allah, akan tetapi daripada sudut perkataan percakapan kita kena beradab. Tidak boleh kita kata kejahatan saat itu daripada Allah, tu daripada sudut beradab. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok Nabi Ibrahim beradab. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan, apabila aku sakit maka Allah Taala yang menyembuhkan aku, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Nabi Ibrahim tidak kata apabila Allah Taala menyakitkan aku. Tak. Nabi Ibrahim mensandarkan sakit itu kepada diri dia. Tetapi dalam masalah kesembuhan, fahuwa yashfi, Allah Taala yang memberi kesembuhan kepada aku. Jadi dalam masalah kesembuhan, benda yang baik dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahawasanya kami la nadri, kami tidak tahu. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard, adakah kejahatan yang dikehendaki kepada penghuni bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Allah Taala Tuhan mereka itu yang menghendaki kepada mereka itu petunjuk. Dalam masalah kejahatan, dia kata ni, kami tidak tahu adakah kejahatan yang dikehendaki, tanpa dia nisbahkan kejahatan kepada Allah. Kami tidak tahu adakah kejahatan dikehendaki kepada penghuni bumi, ataupun Tuhan mereka itu menghendaki petunjuk. Dalam masalah petunjuk, dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ni sebab dia Allah Ta'ala nak ajar supaya kita beradab dalam bercakap. Tapi pada hakikatnya sama ada baik ataupun buruk, semuanya datang daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul kullum min indillah. Kata oleh Muhammad Muhammad, kesemua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan kesemua. Apa tak makna kesemua? Sebab ma ni kalau orang belajar dalam ilmu tata bahasa Arab dipanggil ma isim mausul. Ma isim mausul dipanggil, kalau dalam usul fiqh dipanggil min siyaghil umum, di antara lafaz yang menunjuk di atas umum. Allah SWT menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan kesemua apa yang kamu buat, tak kira baik ataupun buruk, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jadikan. Maka tiba-tiba ada perkataan daripada Rasulullah, wasyarru laisa ilaik, kejahatan itu bukan kepada engkau ya Allah. Maka di sinilah ulama cuba menafsirkan, cuba mentakwilkan perkataan Rasulullah supaya sesuai dengan dalil-dalil yang lain yang lebih banyak lagi. Antaranya ayat-ayat yang kita baca saat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya inilah zikir di dalam doa iftitah. Hak yang dia cerita sebelum daripada ni, hak yang kita baca lah, rasanya berapa, seminggu dah ke 2 minggu dah, tak ingat dah. Seminggu. Dua. Seminggu lebih dah. Seminggu lebih. Ni zikir dalam doa iftitah. Sebab hak yang seminggu lebih ni kena tengok mula. Hak seminggu lebih sebab tak ingat dah. Banyak sangat. Semua saat ni tu doa iftitah. Dianjurkan untuk menggabungkan semuanya bagi orang yang solat sendiri. Kalau orang solat sendiri,
dianjurkan, digalakkan dibaca belaka kalau sembahyang seorang diri. Dan kalau sembahyang berimam, kalau kita jadi tu imam, tak bolehlah kita nak baca belaka, sebab tu imam ni mesti kena jaga makmum, tidak boleh panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tu imam memanjangkan sembahyang, kerana di belakang tu imam ada orang yang lemah, ada orang yang mempunyai hajat, ada orang yang ada orang yang sakit. Jadi tu imam dia kena jaga. Katanya dan bagi imam jika diizinkan oleh para makmum. Boleh juga imam nak baca panjang ni, tapi syarat makmum izin lah. Tu imam kata, ni kita nak semayang isyak kat gini mana kita nak semayang isyak kat gini, kita nak baca doa iftitah panjang kita nak baca dalam 15 minit doa iftitah. Makmum kata boleh boleh belaka tapi kita kena tutup itu belaka, jangan biar orang lain masuk. Sebab dia syarat mesti makmum saat itu makmum yang terhak. Kalau ada makmum yang lain mari, maka kita tidak dapat keizinan daripada makmum tersebut. Kena jaga kok. Jangan ingat dah kita tu imam ikut kita, dah kita tu imam kan, kita baik ikut orang mana, tak boleh. Kita kena ra'i makmum. Tu di antara tanggungjawab tu imam. Asal kata kita tu imam kok ikut kita nak buat, tak boleh. Bukan mesti pemimpin ni dia boleh buat belaka ikut orang dia nak buat. Bahkan dia kena tengok juga rakyat dia lagu mana, keadaan rakyat dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya apabila para makmum tidak mengizinkan, maka hendaklah dibaca salah satunya sahaja. Makmum kata, "Tak imam, hamba seorang tak setuju. Sebab hamba lapar perut Kat gigi hamba nak makan. Mai panjang-panjang dak khusyuk sembahyang hamba. Hak pendek pun dak khusyuk. Dak kalau hak panjang kau dak khusyuk." Duk maki kata imam, kata dianya, dak jadi sembahyang gitu. Dia kat tangan. Okey, tak imam kena baca pendek tu maksud dia, apabila para makmum tidak mengizinkan, maka hendaklah dibaca salah satunya sahaja. Untuk merengkaskan, yang terbaik daripada ketiga zikir ini adalah wajah tu wajhi. Hak yang kita baca semua itulah hingga lafaz minal muslimi. Hak yang kita baca semua tu yang paling comel sekali. Demikian pula bagi orang yang solat sendiri, jika ingin merengkaskan, kalau orang solat seorang semayang seorang diri, dia tak mau baca panjang, maka dia boleh baca pendek. Lepas tu mana yang paling comel sekali, dia ambil wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hingga kepada wa ana minal muslimin. Katanya perlu diketahui bahawa zikir-zikir ini disunatkan untuk dibaca pada solat wajib dan solat sunat. Doa iftitah ni solat wajib sunat kita baca, dan solat sunat pun sunat kita baca. Semayang sunat dah kira semayang sunat rawatib ke, semayang sunat witir ke, semayang sunat wuduha ke, semayang sunat hari raya ke, ataupun semayang sunat mutlak ke, sunat kita baca. Cuma ada tempat yang nak sunat kita baca melengkang masalah semayang jenazah. Semayang jenazah ulama baca doa iftitah ataupun tidak, sunat ke tak? Allahu Akbar kita kena baca wajah tu dulu ke, ataupun baca Fatihah selalu? Di sini ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Pasal Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama fiqh yang lain, oleh kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazah, hendaklah kamu cepatkan dengan jenazah. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, tidak disunatkan kepada orang yang sembahyang jenazah membaca doa iftitah sebelum daripada Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah selalu. Okey, itu mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Katanya apabila ditinggalkan pada rakaat pertama, baik secara sengaja maupun tidak, maka tidak digantikan pada rakaat berikutnya kerana kesempatannya telah hilang. Tempat doa iftitah adalah setelah daripada kita takbiratul ihram dan sebelum daripada kita baca Fatihah. Apabila kita telah masuk baca Fatihah, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, maka gugur dah tuntutan membaca doa iftitah. Begitu juga kalau kita lupa ataupun tinggal dengan sengaja masuk rakaat yang kedua, adakah boleh kita nak ganti semula doa iftitah? Tak boleh dah. Tapi kalau dibaca juga, adakah ia membatalkan sembahyang? Kata ulama, tidak membatalkan sembahyang. Cuma dia telah melakukan perkara yang salah. Tapi tidaklah sampai kepada haram. Tidak sampai kepada haram, tapi perkara itu perkara yang salah. Katanya apabila tetap membacanya pada bahagian lain, maka hukumnya makruh dan solatnya tidak batal. Itu kita cerita dah sini. Maksudnya, jika ditinggalkan setelah takbiratul ihram hingga memulakan membaca Al-Quran atau ta'awudh ni a'udzubillah, maka kesempatannya telah hilang dan tidak boleh lagi dibaca. Allahu Akbar, a'udzubillah. Dah ingat baca doa iftitah, teguh Abi lalu a'udzubillah. Dah perlu undur balik sebab Abi dah tempat dia. Okey.
Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga sama juga masalah mengangkat takbir yang sunat pada sembahyang hari raya. Dia sunat kita takbir sebanyak 6 kali setelah daripada takbiratul ihram. 6 kali kan? Setelah daripada takbiratul ihram. Aku dah ingat dah, betul dah. Sudah. Apa pun dah ingat. Okey. Dalam sembahyang sunat hari raya. Betul lah. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. 7 kali campur dengan takbiratul ihram ke tak? Campur. Campur 5 kali campur dengan takbir qiyam tak campur? Ke campur? Tak campur. Hak yang 7 kali campur dengan takbiratul ihram, tak ingat sekarang. Allah, kena kat raya pula sembahyang. Tak ingat. Campur tak? Tak campur. Ya dah. Tak campur. Tak ingat. Apa sembahyang raya bukan nak sembahyang tapi dah ingat nak buat ni. Okey. Jadi dia takbir takbir yang sunat 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat yang kedua. Itu dia tak campur dengan takbiratul ihram. Tak campur. Baik. Jadi Amba bukan nak test Amba bukan nak test, saat ni memang sungguh, Amba nak ingat sungguh. Ada setengah ustaz nak test je. You ada-ada dah ingat, pada nak test je. Sebenarnya Amba nak ingat sungguh tadi. Tapi mari ingat mula dah. Okey. Lepas daripada kita takbiratul ihram, sunat kita takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Selepas daripada kita bangun daripada sujud kepada qiyam, Allahu Akbar, sunat kita takbir sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang mana takbir tersebut tempat dia adalah sebelum daripada baca a'udzubillah, sebelum daripada baca Fatihah. Apabila seorang tu masuk baca Fatihah, maka tidak boleh dah dia nak akad takbir. Kalau dia buat juga, maka ia tidak membatalkan sembahyang, akan tetapi oleh kerana dalam takbir sunat akad tangan, lepas tu dia akad juga, maka pergerakan tu kalau sekiranya berlaku 3 kali berturut-turut, maka ia membatalkan sembahyang menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, ni perlu kita kena tahu. Baik. Lepas tu makmum kalau sekiranya tu imam tinggal, dah kira ustaz ke tak ustaz ke, hak yang jadi tu imam, jangan kata dia nak wawan dia. Dah ingat nak wawan dia. Ni kok tu imam tinggal, masuk rakaat kedua tu imam dah ingat. Dah bukan mayang sama raya setahun 2 kali je. Ya riuh dah. Kita mayang raya wan dah sedap, dah sempurna tahun ni. Cik imam dah habis takbir. Kawan ni dah ingat. Amba pun pernah kau dah ingat. Pernah lah dah ingat. Baik. Cuma hak yang salahnya, ni hak yang salah. Kita nak cerita hak yang salah. Hak yang salahnya adalah ketika baca dah Fatihah di bahagian takbir mula tu adalah salah. Tapi salah tersebut tidaklah membatalkan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia namun apabila tetap dibaca maka solatnya tidak batal. Bagi orang yang terlambat solat berjamaah dan mendapati imam pada salah satu rakaat, dia boleh membacanya kecuali jika bimbang akan kehilangan bacaan Fatihah. Jika menyibukkan diri dengannya, lebih perlu untuk menyibukkan diri dengan Al-Fatihah kerana lebih penting. Okey, kita mari sembahyang lewat. Jadi apabila kita mari sembahyang lewat, dia ada kemungkinan kita sempat dengan tok imam ketika tok imam masih lagi qiyam. Dan dah kira lah ke rakaat pertama, ke rakaat kedua, ke rakaat ketiga, dah kira lah. Yang penting dalam keadaan tok imam qiyam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita sempat pada rukun-rukun yang lain. Kalau kita sempat dengan tok imam ketika tok imam masih lagi qiyam, walaupun kita masbuk, maka sunat kita baca doa iftitah, tapi dengan syarat bacaan doa iftitah kita tidak menyebabkan kita terlupa untuk membaca Fatihah sebelum daripada tok imam rakaat. Kalau terlupa, kalau kita baca doa iftitah, maka kita tidak sempat untuk membaca Fatihah sedangkan kita makmum masbuk, maka ketika tu kata ulama tidak sunat kita baca doa iftitah. Okey. Tapi kalau kita sempat dengan tok imam ketika tok imam rakaat ataupun ketika tok imam i'tidal, ketika tok imam sujud, akad Allahu Akbar terus sujud ataupun terus rakaat ataupun terus i'tidal tanpa disunatkan membaca doa iftitah. Dia ada lagi tempat yang disunatkan kita baca doa iftitah. Walaupun kita tidak sempat dengan tok imam ketika tok imam qiyam, iaitu ketika tok imam duduk tasyahud akhir.
Kita Allahu Akbar, tu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita duduk. Okey, kata ulama, sunat kita baca doa iftitah ketika tu. Sebab tidak sempat kita duduk. Okey. Katanya Al-Fatihah hukumnya wajib, sedangkan doa iftitah hukumnya sunat. Apabila mendapati imam pada keadaan selain berdiri, mungkin di waktu rakaat, sujud atau tasyahud, maka dia melakukan takbiratul ihram, kemudian membaca zikir yang dibaca oleh imam, terus pergi kepada tempat tu imam duduk. Tidak membaca doa iftitah ketika itu atau setelahnya. Tak perlu dah baca doa iftitah. Luput dah atau menggugur tuntutan doa iftitah bagi dia. Siapa suruh bagi lewat? Okey, kesemua kawan-kawan kami, ia terjemah lagu ni pula. Kesemua sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i, berbeza pendapat tentang sunat membaca doa iftitah pada solat jenazah. Yang paling benar adalah bahawa doa iftitah tidak disunatkan pada solat jenazah, kerana solat jenazah perlu dilakukan dengan cepat. Dia kata harus dilakukan dengan ringan. Dia sebenarnya bukan harus, perlu dilakukan dengan cepat. Perlu difahami bahawa doa iftitah hukumnya sunat, bukan wajib. Jika ditinggalkan, tidak diganti dengan sujud sawi, kerana doa iftitah adalah sunat hayat, bukan sunat ab'ad. Disunatkan membacanya dengan suara perlahan. Apabila dibaca dengan suara kuat, hukumnya makruh meskipun solatnya tidak batal. Okey, itu berkait dengan doa iftitah. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan ta'awudz setelah daripada doa iftitah. Ta'awudz maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan ta'awudz setelah doa iftitah disepakati hukumnya sunat. Bacaan tersebut adalah pembukaan bagi bacaan Al-Quranul Karim. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maksudnya, apabila kamu membaca Al-Quran, kamu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Menurut sebahagian besar ulama, maksudnya adalah apabila anda hendak membaca Al-Quran, mulalah dengan membaca ta'awudz. Maksud ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selepas daripada takbiratul ihram, sunat kita baca doa iftitah. Ini semua kita tahu. Selepas daripada kita baca doa iftitah, sebelum daripada kita baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila membaca Al-Quran, maka hendaklah meminta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Cuma ulama berbeza pandangan, adakah sunat membaca ta'awudz pada setiap rakaat ataupun hanya pada rakaat yang pertama? Sini berlaku perbezaan. Untuk rakaat yang pertama, sebelum daripada baca Quran, sebelum daripada baca Fatihah, sepakat tanpa ada khilaf, ulama mengatakan sunat kita baca a'udzubillah. Manakala rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian ulama kata tak sunat, ada sebagian ulama kata sunat. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sunat setiap rakaat. Setiap rakaat sebelum daripada kita nak baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillah, kerana setiap rakaat ada bacaan Al-Quran, sedangkan kita apabila kita nak baca Al-Quran dituntut kita baca a'udzubillah, berpandukan keumuman firman Allah Ta'ala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila membaca Al-Quran, maka apabila nak baca Al-Quran, maka hendaklah meminta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dalam riwayat yang lain disebutkan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada godaan syaitan yang terkutuk. Namun yang masyhur dan yang dipilih adalah bacaan pertama. Boleh kita nak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan boleh kita baca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh belaka. Boleh belaka. Cuma hak yang masyhur dan yang terpilih adalah hak yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Seterusnya, kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Imam Ibn Majah, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain-lain, bahawa Nabi SAW sebelum mula membaca Al-Quran dalam salat, baginda mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Wa fi riwayatin a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya, Rasulullah sebelum daripada dia nak baca Al-Quran dalam sembahyang, dia baca tak?
Bacaan ni dulu. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, daripada tiupan dan bisikangnya. Dalam riwayat yang lain, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, daripada godaan syaitan yang terkutuk, daripada tiupan dan bisikangnya. Ni hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada penambahan dia, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzi. Ingat ni je lah, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzi. Hai, payah juga walaupun 3 kalimah. Nak ingat tu kan, oi payah 3 kalimah pun bunyi 3 kalimah payah nak ingat tau. Kadang-kadang ulang 20 kali pun nak ingat lagi. Tak apalah. Cuba benda tengok. Tengok banyak kali, ulang banyak kali. Baik. Dalam tafsir hadisnya disebutkan bahawa hamzihi artinya kecanduan, khayalan. Hak yang syaitan buat khayal, duk sembahyang koya ke lain. Cakap kita koya dah. Nafkhihi artinya sombong, kesombongan syaitan, kita minta berlindung kepada Allah. Dan nafsihi artinya syair. Benda syair ni kata-kata. Kata-kata dia syair bukan semuanya haram. Ada syair hak yang salah, ada syair yang tidak salah. Syair hak yang daripada syaitan adalah syair hak yang mengarut, yang ada kekufuran, yang ada kesyirikan, yang ada perkara-perkara maksiat di dalamnya. Jadi minta berlindung kepada Allah. Kita tak main syair, kita nyanyi. Nyanyi ucapan hak yang kita keluar daripada mulut kita, ada hak yang ungkapan dia okey, ada ungkapan maksiat. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara tersebut. Kat kita tak ada syair-syair mana dah ada, bukan tak ada, tapi tidak dah masyhur sangat. Yang banyaknya nyanyi lah. Mana-mana nyanyi belaka. Nyanyi sebenarnya tak salah, tapi sebab nyanyi ni perkataan. Dia perkataan, kalau baik-baik, kalau misalnya jahat. Masalah muzik tu, masalah tu perbincangan lain. Nyanyi ni adalah perkataan. Hukum dia hukum nyanyi. Nyanyi ni perkataan, kalau benda tu baik maka tak ada masalah, tapi kalau sekiranya jahat maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Kalau dalam nyanyi yang ungkapan-ungkapan saat itu membawa kepada syirik dan kufur, jelas hukum dia adalah syirik dan kufur, hukum dia adalah haram. Dan kalau misalnya dalam ungkapan-ungkapan nyanyi yang saat itu mengajak kepada maksiat, maka jelas hukum dia adalah haram. Tapi kalau mengajak kepada perkara yang baik, maka hukum dia adalah dia tidak menjadi masalah, bukan hukum dia adalah comel. Baik. Tu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bacaan ta'awudz hukumnya sunat, bukan wajib. Apabila ditinggalkan tidaklah berdosa dan solatnya tidak batal, baik dengan sengaja, baik dengan terlupa ataupun dengan sengaja. Juga tidak digantikan dengan sujud sahwi, sebab dia bukan sunat ab'ad, sunat hay'ah saja. Bacaan tersebut hukumnya sunat pada semua solat, baik solat fardu maupun solat sunat. Disunatkan pula dalam solat jenazah menurut pandangan yang paling tepat. Dalam sembahyang jenazah menurut pandangan yang paling tepat, sunat baca a'udzubillah sebelum daripada bismillah. Disunatkan pula bagi orang yang membaca Al-Quran di luar solat menurut kesepakatan kesemua ulama. Kita nak baca Al-Quran di luar sembahyang, sunat kita baca a'udzubillah sebelum daripada kita baca Al-Quranul Karim. Ulama sepakat bahawa bacaan ta'awudz disunatkan pada rakaat pertama. Ada kita cerita dah ni. Apabila tidak membacanya pada rakaat pertama, dilakukan pada rakaat kedua. Apabila tidak dilakukan juga, maka dilakukan pada rakaat berikutnya. Apabila pada rakaat pertama telah membaca ta'awudz, apakah disunatkan juga membacanya pada rakaat kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam kalangan para sahabat kami, ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri. Yang paling benar adalah sunat. Pandangan yang paling betul adalah sunat kita baca setiap rakaat. Namun lebih ditekankan pada rakaat pertama. Rakaat pertama adalah sunat muakkadah. Apabila bacaan tersebut dibaca pada solat sirriyah, maka juga dibacakan perlahan. Apabila dibaca pada solat jahriyah, apakah juga dibaca dengan kuat? Ada perbezaan pendapat. Okey, kita ada sembahyang ada sembahyang sirriyah dan ada sembahyang jahriyah. Sebelum daripada dia cerita hadis-hadis yang berkait dengan bab-bab lain, dia buat mari dulu hukum hakam berkenaan dengan baca a'udzubillah. Antaranya adalah sunat kita baca a'udzubillah, waktu kita selesai dah kita nak baca warna perlahan ke nyari. Okey, kata ulama sembahyang ada dua. Yang pertamanya sembahyang sirriyah, sir hak perlahan. Yang keduanya sembahyang jahriyah, jahar makna nyari. Sembahyang sir, sepakat ulama kata sunat kita perlahankan bacaan a'udzubillah. Manakala sembahyang jahriyah, sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama dia kata sunat
kita perlahan, dan sebahagian yang lain kata sunat kita menyaringkan. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunat memperlahankan bacaan a'udzubillah walaupun sembahyang tu sembahyang isyak, sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Okey. Itu maksud dia. Katanya di antara semua kawan kami, semua sahabat kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i, ada yang mengatakan hendaklah dibaca dengan suara perlahan. Jumhur ulama mengatakan bahawa dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama, sama antara kuat dan perlahan. Inilah yang beliau tegaskan dalam kitab Al-Um. Keduanya disunatkan dengan suara kuat. Inilah yang beliau tegaskan dalam kitab Al-Imla. Jadi Imam Syafi'i sendiri dalam masalah ini ada dua pandangan. Di antara para ulama ada yang mengatakan ada dua pendapat. Pertama, dengan suara kuat. Pendapat ini disokong oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini, pemimpin para sahabat kami dari kalangan ulama Iraq. Sejawab beliau Al-Mahamil dan Al-Mahamil. Mahamil ke Muhamil, nanti yang tengok semula bagi dia dia tulis gitu, Al-Mahamil dan yang lain-lain. Ini juga yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sementara Ibnu Umar membaca dengan suara perlahan, dan ini lebih sesuai dan lebih dipilih menurut kebanyakan teman ataupun sahabat-sahabat kami. Jadi dalam masalah ini ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih pandangan, dan begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza pandangan. Baik, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pandangan dia adalah baca secara perlahan, dan pandangan ini adalah hak yang diamalkan di tempat kita, dan pandangan ini adalah pandangan hak yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katanya membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz. Perlu diketahui bahawa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dalam salat berdasarkan ijma' dan nas yang saling menyokong antara satu sama lain. Mazhab kami adalah mazhab kebanyakan para ulama bahawa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dan tidak sah solat seorang tanpa surah tersebut apabila mampu membacanya. Itu disebabkan dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Artinya, tidak sah solat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Abu Hatim, Ibn Hibban dalam kitab sahih keduanya dengan sanad yang sahih, dan mereka berdua sepakati akan kesahihannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan bacaan Fatihah, aku cuba buat ringkasan berkenaan dengan bacaan Fatihah. Ulama sepakat mengatakan orang yang sembahyang wajib dia kena baca Fatihah. Sepakat ulama, tanpa ada khilaf. Cuma ulama berbeza pandangan. Adakah bacaan Fatihah menjadi fardu dan rukun sembahyang ataupun tidak? Majoriti ulama mengatakan bacaan Fatihah adalah rukun sembahyang. Orang yang tidak baca Fatihah, sembahyang dia tidak sah kalau sekiranya dia mampu baca Fatihah. Okey, ini pandangan majoriti. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bacaan Fatihah bukanlah rukun sembahyang, cuma wajib sembahyang. Maksud dia wajib sembahyang, maksudnya adalah kalau orang tu tidak baca Fatihah sekalipun tetap sah sembahyang dia, tapi dengan syarat dia baca ayat Al-Quran yang lain. Iaitu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia kata yang penting baca sekurang-kurang 3 ayat daripada Al-Quran. Okey, baca buat mana pun. Hak tu hak yang menjadi syarat sah sembahyang. Bagi orang hak yang tidak baca Fatihah tetap sah sembahyang dia, cuma dia melakukan perkara yang salah. Mazhab Hanafi kata salah kau, cuma dia tidak kata rukun, dia tidak kata benda tu sampai ke merosakkan sembahyang. Tapi majoriti ulama mengatakan bukan setakat dosa, bukan setakat salah, bukan merosakkan sembahyang. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan bacaan Fatihah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab As-Sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim, disebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wajib membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim kerana merupakan ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Wajib pula hukumnya membaca Al-Fatihah lengkap dengan seluruh harakat tasydidnya yang berjumlah 14. 3 dalam bacaan basmalah dan bakinya terletak selepasnya.
apabila menghilangkan satu tasydid sahaja, maka bacaannya batal. Wajib hukumnya membaca surah tersebut secara berturutan dan berkesinambungan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bincang berkenaan dengan bacaan Fatihah. Cuma dalam bacaan Fatihah ada beberapa perkara yang perlu kita kena bincang. Hak yang tidak disebut di sini secara panjang lebar. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bacaan Fatihah diwajibkan untuk setiap rakaat. Dan untuk orang yang sembahyang, sama ada dia imam, seorang diri ataupun makmum, setiap rakaat wajib dia kena baca Fatihah. Okey. Kalau bacaan Fatihah untuk setiap rakaat imam, hak tu berlaku kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Sama juga kalau orang sembahyang seorang diri, mesti dia kena baca Fatihah untuk setiap rakaat ni, berlaku kesepakatan ulama. Cuma tempat ulama berselisih pandangan. Ada bagi makmum. Makmum ni wajib ke tak dia baca Fatihah? Sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan makmum juga wajib membaca Fatihah pada setiap rakaat. Kerana di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Satu ketika Rasul sembahyang subuh bersama dengan sahabat dia, dan Rasul ketika Rasul membaca Al-Quran dalam qiyam, dalam sembahyang dia, Rasul terganggu kerana bacaan-bacaan yang dilakukan oleh sahabat. Rasul rasa terganggu. Kita kan, apabila kita nak baca Quran daripada hafalan kita, orang baca kuat, kadang-kadang terganggu, gitu kan? Maka apabila Rasul terganggu lepas daripada Rasul sembahyang, Rasul kata, barangkali mu baca masa aku baca, sebab aku rasa berat lain kali jangan buat lagu tu, cukup baca Fatihatul Kitab sahaja. Okey, cukup baca surah Fatihah. Jadi bermakna tengok kepada zahir hadis tersebut, Rasulullah suruh baca Fatihah kepada makmum. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hadis yang kita baca saat ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang melainkan dengan Fatihatil Kitab. Jadi secara umumnya, dah kira mung sembahyang benda pun, mung siapa, mung kena baca Fatihah. Itu imam ke, makmum ke, orang yang sembahyang seorang diri. Dan ni pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i dalam masalah ni ada dua pandangan. Ni pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ni adalah pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pandangan sahabat Rasul nama yang Ubadah bin As-Samit. Pandangan sahabat Rasul yang dikenali dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Pandangan sebahagian daripada ulama di zaman tabi'in. Baik. Jadi maksudnya pandangan ni bukan hanya pandangan Imam Syafi'i saja, bahkan ada sebahagian ulama di kalangan tabi'i yang martabat dia adalah sama dengan martabat Imam Syafi'i. Kealiman dia juga berpandangan seperti pandangan Imam Syafi'i, dan begitu juga pandangan sebahagian daripada sahabat. Antaranya yang kita kabasan ni adalah siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ubadah bin As-Samit, Abdullah bin Amr bin Al-As. Pandangan Imam Bukhari, Imam Bukhari sama pandangan dengan Imam Syafi'i, wajib kepada setiap orang sembahyang kena baca Fatihah, sama ada dia imam ataupun dia makmum ataupun orang yang sembahyang seorang diri. Begitu juga pandangan Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Baik. Okey, ni pandangan yang pertama, yang diamalkan di tempat kita. Pandangan yang kedua, dia tengok sembahyang tu sembahyang sirriyah ke sembahyang jahriyah. Sembahyang yang kuat ke sembahyang pelahap. Kalau sembahyang kuat, ketika tu imam baca kuat, maka tak wajib baca Fatihah. Dengar je tu imam baca. Kalau sembahyang sirriyah, maka wajib baca Fatihah. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, pandangan mazhab Hanafi. Pandangan mazhab Hanafi tak perlu baca Fatihah, sama ada sirriyah ataupun jahriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu je dalam mazhab Hanafi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca Fatihah dihukumkan ataupun menjadi membaca Fatihah adalah rukun sembahyang, bukan hanya kepada imam dan orang sembahyang seorang diri, bahkan menjadi rukun sembahyang kepada makmum. Maka ada perbincangan yang panjang dalam masalah ni. Maka akhirnya dalam kitab fiqh keluarnya perbincangan berkenaan dengan muwafiq dan masbuk. Sebab ni jadi muwafiq masbuk sebab ni Yang pertama sekali, kita apabila kita jadi makmum, kita terikat dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah,
Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Wajib kita kena ikut tu imam. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, kata Rasulullah. Apabila tu imam akad takbiratul ihram, mu wajib kena akad takbiratul ihram. Apabila tu imam raka'a, mu kena raka'a. Sebab itulah kalau orang tu terlambat daripada tu imam dengan sengaja, tanpa ada sebarang keuzuran, maka batal sembahyang dia kerana dia tidak ikut tu imam, sedangkan apa yang diwajibkan kepada dia ikut tu imam. Okey, orang yang sembahyang seorang makmum, wajib dia kena ikut tu imam. Okey, dalam masa yang sama. Oleh kerana Rasulullah khabar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak ada sembahyang melainkan dengan Fatihah, maka wajib juga tu imam kena baca Fatihah. Okey, kalau makmum akad takbiratul ihram bersama dengan tu imam, tu imam baca Fatihah dia normal biasa, tidak laju sangat, maka tak ada masalah, selesai, mudah je. Tapi hak yang masalahnya makmum mari lewat. Ketika makmum siapa? Tu imam nak rakaat dah. Sekarang ni kita dua. Nampak dah pertemuan dua. Di antara wajib ikut imam dan wajib baca Fatihah. Okey, bagaimanakah kita nak buat? Okey, boleh faham kan? Begitu juga kalau kita saat ni tu mari awal dah, tapi kita sempat sekadar baca Al-Fatihah, tiba-tiba kita pergi baca doa iftitah, tu imam rakaat dah kita nak habis Fatihah. Bagaimana kita perlu kena buat? Sebab sekarang ni kita ada pada kita dua perkara hak yang dituntut. Yang pertama baca Fatihah, yang keduanya mengikut imam. Maka benda yang perlu kita kena buat. Maka di sinilah terjadinya muwafiq dan masbuq di dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan berkenaan dengan muwafiq masbuq adalah perbincangan dalam kitab fiqh. Maka kita tidak sempat untuk bincang pada malam ni secara panjang lebar. Ini perlu kepada masa yang khusus. Mesti kena ambil sejam, nak cukup sejam. 2 jam cukup, 2 jam. Sebab banyak benda yang berkait dengan makmum muwafiq dan masbuq. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kalau orang tanya, boleh tak kita nak ambil pandangan mazhab Hanafi dalam bab ni? Pada baca Fatihah makmum. Boleh ke tak? Boleh tak nak taklid mazhab Hanafi dalam bab masalah baca Fatihah ni? Boleh ke tak? Okey, kita nak tahu boleh ke tak adalah kita tengok mazhab Hanafi ni mazhab dia, mazhab mu'tabar ataupun tidak. Mazhab Hanafi adalah mazhab mu'tabar. Apabila mazhab Hanafi adalah mazhab mu'tabar, maka tidak menjadi masalah, boleh kita bertaklid kepada mana-mana pandangan ulama mu'tabar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya kepada ahli zikir. Ni kalau dalam bab fiqh adalah ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama mu'tabar, boleh. Tetapi dengan syarat kita kena belajar. Dengan syarat kita kena belajar. Baik, dia belajar daripada siapa? Belajar daripada orang yang mempunyai disiplin ilmu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Amba alhamdulillah lah dalam mazhab Hanafi ni bidang amba. Sebab amba belajar mazhab Hanafi, amba mendalami mazhab Hanafi. Amba belajar usul fiqh mazhab Hanafi dan amba belajar juga fiqh mazhab Hanafi. Cuma amba tidak ikut mazhab Hanafi dalam masalah baca Al-Fatihah di belakang tu imam. Maksudnya amba tetap baca Fatihah. Aku belajar mazhab Hanafi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar ni bukan maksud belajar dengar gitu dah. Aku belajar daripada kulit ke kulit, daripada kitab daripada kitab kecil naik kitab besar, belajar mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i itu memang kita belajar lama dah, kita belajar pondok lama dah. Mazhab Hanafi pun aku belajar mendalami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi sebaik-baiknya ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan pandangan yang diamalkan di tempat kita. Katanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam baca Al-Fatihah ulama sepakat mengatakan wajib kita kena baca Fatihah. Cuma di sana berlaku pula perselisihan di kalangan ulama. Adakah ayat Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim ataupun tidak termasuk? Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat Fatihah ataupun tidak? Di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Bukan hanya ulama mazhab, bahkan di kalangan sahabat juga berlaku perselisihan. Ada sebahagian daripada sahabat mengatakan Bismillah termasuk dalam satu ayat daripada Fatihah, ada kata tidak termasuk dalam satu ayat daripada Fatihah. Jadi kalau pandangan yang mengatakan satu ayat daripada Fatihah, maka wajib kita kena baca Bismillah. Kerana kalau kita tidak baca Bismillah bermakna kita tidak membaca Fatihah. Ada sebahagian yang lain mengatakan Bismillah bukanlah satu ayat daripada Fatihah, maka tidak wajib baca Bismillah.
Hak yang kata satu ayat daripada Fatihah berlaku pula khilaf. Dah kita sunat kita baca nyaring ke baca perlahan? Hak yang kata wajib kena baca Fatihah saat ni bismillah baca pelan nyaring ke perlahan? Ada kata sunat baca nyaring, ada sunat kata baca perlahan. Baik, pandangan tempat kita, pandangan yang diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i, maka disunatkan kita baca nyaring, dan bismillah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Wajib membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim kerana ia merupakan ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Wajib pula hukumnya membaca Al-Fatihah lengkap dengan seluruh harakat. Harakat ni bagi tasydidnya yang berjumlah 14. Kalau kita kira tasydid dalam Fatihah ada 14. 3 dalam baca bismillah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3. Bismillah, hirra, nirra, ada 3. Ada 14 tasydid. Kita kena jaga sebab tasydid ni adalah ganti daripada satu huruf. Orang yang menggugurkan tasydid bermakna dia telah menggugurkan satu huruf daripada Fatihah, maka tidak sah Fatihah dia. Tu kita kena faham. Kena jaga bagi, kena jaga tasydid. Cuma kadang-kadang kalau tasydid, kalau sekiranya gugur tasydid, tak ada tasydid, maka tidak sah Fatihah dia. Tidak, apabila tidak sah Fatihah dia, kalau dia tidak ulang balik, maka membawa kepada tidak sah sembahyang. Itu kena ingat masalah tasydid. Adapun bagi, kalau dia tukar bagi, dia tukar bagi bukan semuanya salah bukan semuanya salah, silap, semuanya salah. Bukan semuanya merosakkan Fatihah, bukan semuanya membatalkan sembahyang. Tukar bagi, dia tukar bagi kadang-kadang dinamakan sebagai lahnun khafi. Kalau orang belajar ilmu tajwid, kadang-kadang dinamakan sebagai lahnun jali. Lahnun maksudnya salah yang sembunyi, yang kecil, dan ada salah yang besar. Salah yang kecil, salah yang besar adalah kalau membawa kepada berubah makna, salah besar. Kalau tak berubah makna, salah kecil. Kita tak tahu berubah makna ke tak, sebab kita bukan orang Arab. Kita kena tanya orang Arab. Tapi orang Arab ni pun tak tahu kau. Maksudnya dia bukan semua orang Arab pandai bahasa cakap Arab. Orang Arab pandai cakap Arab, bukan semua orang Arab faham bahasa fusha dia panggil. Bukan semua orang Arab pandai bahasa fusha. Kadang-kadang aku punya bahasa juga. Aku pun dia guna perkataan engkau. Contoh kita kata benda dia kalau dalam bahasa Arab tu makna aku, kalau ta makna engkau. Hak yang nak kata aku ni bahanta, nak kata engkau ni bahantu. Hak ikut dah agak dia pun. Jadi kita kena tahu orang yang betul-betul pandai lah. Kalau orang yang bukan orang Arab pun, orang yang pernah mendalami ataupun orang yang mendalami ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan seumpamanya, dia tahu bahasa Arab. Baik. Jadi dalam ayat Al-Quran dalam surah Fatihah ada pertukaran bagi, ia tidak merosakkan makna, dan ada pertukaran bagi, ia merosakkan makna. Contoh kita contoh ada sebahagian daripada orang di tempat kita, dia baca Bismillah, dia baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca nu. Kalau kita dengar molek nu, tapi sebenarnya dia nak baca ni, tapi oleh kerana dia tidak tahqiqkan kasrah hamzah, dia tidak tepatkan kasrah hamzah sampai ke bunyi nu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi gitu. Adakah rosak bacaan Fatihah dia? Tak ada rosak. Sebab pertukaran bagi tersebut dikirakan salah yang kecil. Tapi kalau nyebahang iyyaki na'budu, nyebahang ya iyyaki, hak tu rosak. Sebab iyyaka kepada engkau ya Allah. Ka dalam penggunaan bahasa Arab lain daripada makna iyyaki. Iyyaki untuk perempuan. Iyyaki untuk perempuan. Baik. Jadi iyyaki nyebahang iyyaki na'budu tu tak ada orang buat gitu, tapi kalau ada baca gitu batal sembahyang dia. Sama juga an'amta, bahang an'amti ataupun an'amtu. Di an'amta alaihim, engkau beri nikmat. Kalau ta siratal ladzina an'amta alaihim, ta engkau. Kalau ti engkau perempuan, kalau tu aku. Dalam bahasa Arab gitu. Jadi yang tukar tu ta kena baca ta, tak boleh baca ti, tak boleh baca tu. Makna dia lari. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena jaga bagi dia, kena jaga tasydidnya. Baik, apabila menghilangkan satu tasydid saja maka bacaannya batal. Sembahyang tak batal lagi mereka kalau dibuat dengan sengaja. Lepas tu sembahyang batal bila? Ketika dia saat itu tidak baca semula Fatihah. Wajib hukumnya membaca surah tersebut, yakni Al-Fatihah secara berturutan, ikut tertib dia. Bismillah dulu, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan berkesinambungan. Benda dia tulis gitu, berkesinambungan.
Mungkin mualak aku. Hamba dah ingat nak tengok asal. Terjemah pun ikut dang kau Jadi kena ada mualak. Kena ada berturut-turut. Lepas daripada bismillah, jangan ada senggang masa yang lama untuk baca alhamdulillah. Lepas bismillah, terus baca alhamdulillah, terus baca ar-Rahman, ar-Rahim, Maliki Yaumiddin sampai ke akhir. Apabila dibaca secara tidak mengikut peraturan atau tidak berkesinambungan, maksudnya tidak berturut-turut, maka bacaannya tidak sah. Namun tidak mengapa untuk diam sejenak agar menarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim, diam sekejap, dia tidak putus mualak. Kalau diam lama pun, kalau ada keuzuran, dia tidak putus mualak. Contoh orang tu lelah, bangun rakaat yang kedua, dah dia gemuk, lelah pula, nak bangun ke rakaat yang kedua tu, dah bangun. Boleh bangun dah sekarang. Siapa kata nak baca lagi Fatihah? Tarik nafas dulu. Dia baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca ayat kedua tak boleh, kena tarik nafas dulu. Tarik 4-5 nafas, habis tarik baru boleh sambung. Kita ada masalah sebab ada keunzuran. Baik. Seterusnya kata dia, apabila makmum sujud tilawah bersama imam atau mendengar imam mengucapkan amin sehingga dia turut sama mengucapkannya, ataupun memohon rahmat atau memohon perlindungan daripada neraka lantaran bacaan imam yang berkaitan dengannya, sedangkan si makmum tersebut sedang membaca Al-Fatihah, maka bacaannya tidak terputus menurut salah satu pendapat yang paling benar daripada dua pendapat yang ada, sebab dia memiliki keuzuran. Okey, sekarang ni kita tengah baca Fatihah. Baik, tiba-tiba dak kita nak habis, Tok Imam sujud tilawah. Kita baru ihdinas siratal mustaqim. Tok Imam kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tok Imam pun sujud tilawah. Wajib kita kena sujud tilawah bersama dengan Tok Imam. Lepas tu nanti kita bangun kat dia, adakah boleh kita sambung semula Fatihah kita ataupun dikirakan putus mualak? Di sini ada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pandangan yang mengatakan putus, ada pandangan yang mengatakan tidak putus. Pandangan yang kuat adalah tidak putus kerana sujud tilawah adalah perkara yang berkait dengan sembahyang. Jadi terus sambung. Okey, satu. Sama juga dengan bacaan amin. Kita dalam sembahyang kita apabila Tok Imam baca amin, sunat kita kata amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah, apabila imam mengucap amin, maka mung sunat mengucap amin. Kerana sesungguhnya sesiapa yang bertepatan dengan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, kerana ketika tu imam ucap amin, malaikat akan ucap amin, maka Allah Ta'ala akan ampun segala dosa dia yang terdahulu. Maka di antara perkara yang dituntut bagi makmum adalah mengucap amin bersama dengan imam. Tengok-tengok dia baca Fatihah baru ihdinas siratal mustaqim, tu imam kata amin, sunat dia baca amin. Adakah bacaan amin tersebut memutuskan mualak Fatihah? Tak, kerana bacaan amin ia ada berkait dengan maslahah sembahyang. Sama juga tengok baca Fatihah, tiba-tiba tu imam membaca ayat yang menakutkan. Contohlah kita kata tu imam baca surah Sajdah, kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali hancur kulit-kulit mereka itu penghuni neraka, kami gantikan kulit yang lain supaya mereka itu merasai azab. Kita baca Fatihah, kita dengar, kita faham, kita pun mari dalam hati kita, Allahu Rabbi, takutnya, maka kita pun minta dengan perlindungan dengan Allah. Ya Allah, jauhilah aku daripada azab neraka-mu. Jangan bahasa Melayu, bahasa Arab lah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma qini min adzabin nar. Sebagai contoh kan. Boleh, tak ada masalah. Ia tidak memutuskan mualak Fatihah kerana di antara perkara yang dituntut dalam sembahyang, ketika kita mendengar ayat rahmat, kita minta rahmat daripada Allah. Ketika kita mendengar ayat azab, kita minta berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada azab tersebut. Sebagai contoh yang lain, kita dengar imam baca lagu mana? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam rahmatnya mereka yang Allah Taala kehendaki. Orang yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Kita minta, Allahumma adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmatmu. Baik. Nah, itu tidak menjadi masalah menurut pandangan yang paling benar daripada dua pendapat. Sebab dia memiliki keuzuran kerana perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dituntut dilakukan bagi orang yang sembahyang.
Okey, kita kena berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu yang akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. InsyaAllah ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.